mati dan dikasih sekalian ya. Alhamdulillah ya, menyambung kembali ya pengajian tauhid kita insya-Allah ya. Pada malam ini kita sambung, kalau tak silap saya, muka surat 96 bagi siapa yang ada buku ya. Iaitu dalil, sambungan dalil berkaitan dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Betul ya? Kalau ni lah ya. Dan kuliah sebelum ni betul ya? Kita muka surat 93 kot Ustaz. Qiyamuhu ta'ala binafsih ke Ustazah? Ya betul. Kita dah sentuh dalil muka surat 95 iaitu dalil Al-Quran. Kita baru habis dalil Al-Quran ya, betul ya? Ya. InsyaAllah hari ini kita sambung dalil dalil berdasarkan hadis dan ijma' ya, muka surat 96 ya, betul ya? Kat sini muka surat 93 lah, pasal 4. Ya. Muka yang dalil itu dah habis dah. Dalil Al-Quran muka surat 95 dah selesai. Kita sambung pada hari ini muka surat 96. Yang kedua, dalil daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. InsyaAllah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua berkaitan dengan dalil bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu daripada hadis Nabi SAW muka surat 96 Allahumma anta la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara, yang bermaksud, wahai Tuhanku, engkaulah, tiada Tuhan selain engkau yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu pun, sedangkan kami fakir, sentiasa berhajat kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala perkara. Itu maksud hadis. Jadi dalam kuliah yang akhir yang minggu lepas tersebut berkaitan dengan dalil daripada Quran yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya terkaya ataupun maha kaya. Dan dalam hadis ni disebut juga la ilaha illa antal ghani. Wahai Tuhan tiada Tuhan melainkan engkau yang maha kaya. Antal ghani. Saya dah jelaskan dalam kuliah yang lepas apa kaitan dengan sifat maha kaya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dalil kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Subhanahu wa taala itu dengan sendiri, tidak dengan apa-apa pertolongan daripada mana-mana zat dan pun daripada pertolongan mana-mana pihak yang lain. Jadi dalam hadis ini juga menyebutkan perkara yang sama iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Bila maha kaya maknanya tidak memerlukan sesuatu pun. Sekaya-kaya manusia, kita masih memerlukan orang lain. Sebagaimana yang saya sebutkan, dalil yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, Al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia ni sebagai makhluk, hidup dia mesti madaniyun. Madaniyun maknanya berhubungan antara satu sama lain. Tak ada manusia boleh hidup seorang diri. Itu maksudnya. Madaniyun bitab'i. Secara tabiat dia mesti memerlukan orang lain. Tetapi sifat kaya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sesuatu pun. Ini yang nak sebut dengan hadis dan juga ayat Quran yang kita baca pada minggu lepas. Itu kaitan dia. Sebab itu bila kita lanjutkan nanti insya-Allah mungkin dalam kitab tauhid yang lain kitab tauhid yang lain, apa kaitan sifat sifat-sifat istighna yang terkaya Allah Subhanahu wa taala dipecah pula sifat 20 itu kepada sifat-sifat istighna dan sifat-sifat iftiqar. Ini kaitan dengan hadis ni. Ghani, jamak dia ghaniyun, satulah.
ya, seorang yang kaya, ya. Ghaniyun, ya. Kalau istighna nak tunjukkan, istighna ni dipanggil dalam bahasa Arab lafaz isti'la, lafaz yang menunjukkan ketinggian. Paling lah maksudnya, kalau dalam bahasa Melayu paling. Tak ada dah yang lebih daripada itu, ya. Jadi maknanya bila sebut istighna, maknanya Allah Ta'ala lah yang paling kaya, yang maha kaya, yang terkaya, yang tak memerlukan apa-apa lagi, ya. Tak memerlukan sesuatu pun, ya. Jadi bila sebut sifat-sifat istighna, ya, terkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipecah daripada sifat 20, ya, maknanya Allah Ta'ala tak memerlukan sesuatu pun. Ditambah lagi dengan satu lagi pecahan yang dipanggil sifat-sifat iftiqar. Ada 11 sifat-sifat istighna, ada 9 sifat-sifat iftiqar, ya, yang dipecah daripada sifat 20. Apa maksud sifat iftiqar? Ni yang disebut ni. Kita dalam hadis ni sebut sedangkan kami fakir, wa nahnul fuqara, sedangkan kami fakir sentiasa berhajat kepada Allah. Itu yang terkandung dalam sifat-sifat iftiqar. Maknanya kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya ataupun terkaya, ya, dan tidak memerlukan sesuatu pun. Ini, ya. Jadi ini sifat-sifat istighna dan sifat-sifat iftiqar ni, ya, kayanya Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa makhluk lain berhajat kepadanya. Inilah yang kita juga nak hadam dan nak bawa juga dalam zikir kita, la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah dalam hati menyahut Muhammadur Rasulullah, ya. Allah maha kaya, ya, kitalah yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah juga yang kita, kalau kita baca Al-Fatihah, inilah yang dimaksud dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ini sifat-sifat iftiqar ni, kat situ masuk dia, ya. Maknanya hanya Allah lah kita tempat tumpuan kita, sembahan kita, tempat kita berhajat, bermohon, berharap. Ini sifat-sifat iftiqar, ya. Ini dalil hadis tadi ni, ya. Yang kalau kita kupas begitulah, ya, supaya kita nak faham apa pula kaitan Allah Maha Kaya ni dengan qiyamuhu ta'ala binafsih tadi. Ya, sebab terkaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak memerlukan sesuatu pun, bantuan ke, pertolongan ke, dan sebagainya. Dulu ada orang tanya, ya. Dulu, kalau saya nak kaitkan baliklah, dulu ada kawan dalam grup kita bertanya, bila Allah Maha Berkuasa, kenapa Allah Ta'ala memerlukan malaikat? Ada pertanyaan ni. Kenapa Allah Ta'ala perlu ada malaikat pula? Ya? Jawabnya, itu pun juga nak menunjukkan ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang saya beri dulu, ya, yang di Pertuan Agong ataupun yang teramat mulia Datuk Undang kalau Negeri Sembilan, selain daripada Sultan ni. Dia boleh tak bawa kereta sendiri? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh je memandu sendiri. Ya. Sultan Johor baru ni kan, viral, ya. Sultan Johor bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, melawat Sultan Johor sendiri bawa kereta, ya, bawa Datuk Seri Anwar, ya, ke istana, ya, ke istana ke airport, ya. Boleh tak Sultan bawa kereta? Boleh, tak ada masalah. Tapi pada kebiasaannya Sultan ni, raja-raja ni, pintu kereta pun orang tolong buka, kan? Nak menunjukkan ketinggian darajat seorang sultan ataupun raja, ataupun kalau di Negeri Sembilan ni yang teramat mulia Datuk Undang, ya, pintu kereta pun orang tolong buka, ya. Nak turun pun sama, orang tolong buka pula, ya, jalan mana? Atas Permaidani Merah, ya, nak menunjukkan ketinggian darajah, ya, ketinggian, ya. Sultan Brunei, Sultan Brunei baru ni, silap saya. Sultan Brunei, bukan Sultan Johor, Terima kasih, yang apa ni. Jadi maknanya itu hanya bandingan manusia, ya. Jadi
saya nak kaitkan tadi, bila terkaya, maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa sebenarnya dia tak memerlukan malaikat pun. Kun fayakun, jadi, ya. Tetapi nak menunjukkan ketinggian darajahnya. Macamlah sultan tadi ni. Kita buat nak mudah faham, ya. Sultan ni serba-serbi semua disediakan kan. Dia cakap aja. Ya. Dia cakap je, ya. Better hari ni nak melawat masjid wilayah contohnya agung, titah agung kepada pengelola Bijaya Diraja, ya. Datuk pengelola Bijaya Diraja, ya. Jadi semua akan disiapkan, ya. Daripada mula nak berangkat agung, nak pakai apa, semua disiapkan, ya. Ada orang yang tolong siapkan, ya. Boleh tak agung pakai samping sendiri? Boleh, tak ada masalah, ya. Itu baru raja, baru manusia yang punyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat kita, di kalangan manusia lah, ya. Belum lagi betapa ketinggian darajah, ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia sebut maha kaya, ya, maha kaya, ya. Maha kaya, ataupun dalam kitab-kitab tauhid disebut terkaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu dalil hadis tadi, ya. Kemudian kita pergi dalil ijma' yang ketiga di bawah, ya. Apa kata ijma'? Apa maksud ijma'? Maknanya sepakat ulama, ya. Segala umat ulama, yang ini ulama telah bersepakat bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya, ulama bersepakat, ya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan sesuatu pun, tidak berhajat pun kepada sesuatu. Malah makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis, ya. Habislah dalil-dalil Quran, hadis dan ijma', ya. Kalau kita pergi balik kepada dalil akal, boleh tak kita putuskan berdasarkan dalil akal? Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak memerlukan sesuatu pun, dia berdiri dengan sendirinya. Siapa yang berdiri dengan sendirinya ni? Ya, siapa yang tak boleh berdiri dengan sendiri? Makhluklah, kita lah, ya. Kita lah makhluk, hayawan, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Semua memerlukan orang lain. Semua memerlukan sesuatu yang lain. Tumbuh-tumbuhan nak hidup perlukan air, perlukan udara, ya. Samalah kita ni, nak makan, kena minum, ya. Lebih-lebih saya ingat kalau manusia ni seminggu tak makan, tak minum, rasa mati dah kot, ya. Mungkin seminggu, ya, paling lama, wallahu alam. Tengok ketahanan seseorang tu lah, ya. Jadi dari segi hukum akalnya, yang memerlukan orang lain ni adalah makhluk. Kesimpulan kita. Kita nak sabitkan dengan hukum akal tadi ni, ya, bahawa akal pun boleh memandu kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan makhluk, memerlukan sesuatu, ya. Jadi sabit pada hukum akal, Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri dengan sendirinya, maha kaya dia, tidak memerlukan sesuatu pun, ya. Jadi mudah begitu, ya. Kita nak putuskan ataupun membuat kesimpulan dari segi hukum akalnya, ya. Kemudian kita pindah muka surat 97, tanbihun, ya, peringatan, ya. Menurut Syekh As-Suhaimi, ya. Syekh Suhaimi Ahmad bin Muhammad Al-Muqtadi, ya, Bisyarhil Hududi, ya, dalam kitab dia tu, ya. Al-Muqtadi Bisyarhil Hudud, ya. Apa kata Syekh Suhaimi? Ya, menurut Syekh Suhaimi, segala yang maujud, segala yang ada ini terbahagi kepada 4 bahagian. Ya, yang pertama, tidak berkehendak kepada tempat dan pencipta, ya, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak kepada tempat dan pencipta, ya. Tidak mengambil ruang, ya.
dan tidak memerlukan pencipta, berdiri dengan sendirinya tadi, ya. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang kedua, berkehendak kepada tempat dan pencipta, iaitu segala sifat makhluk, ya, segala sifat makhluk. Bukan makhluk ni, ya, segala sifat makhluk. Apa maksud sifat makhluk yang kita panggil arad? Ya, kita dah bincang dulu kan, jirim, arad. Ya, makhluk ni ada jirim, ada arad. Jirim ni kopiah saya lah, kopiah saya, ya. Jirim, zat dia, ya. Jirim dia bentuk ni lah, kopiah yang duduk atas kepala saya ni. Arad dia apa? Arad dia sifat dia lah. Sifat dia apa? Putih, ya. Apa lagi sifat-sifat yang lain? Kita boleh apa, kias lah dengan yang lain. Ada jirim yang keras, ada jirim yang lembut, ya. Dia sifat dia pula ada yang ringan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berat, ada yang tinggi, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu arad, ya. Sifat, ya. Jadi yang berkehendak kepada tempat dan pencipta ini segala sifat makhluk, ya. Segala sifat makhluk. Sifat putih tadi ni, dia berkehendak kepada zat kopiah saya ni, ya. Kalau tak ada kopiah saya ni di atas kepala ni, sifat putih tak boleh menempang, ya. Tu arad, ya, sifat makhluk, sifat putih, ya. Apa lagi? Warna kelabu ni di baju saya ni, ya. Warna kelabu di baju saya ni. Kalau tak ada baju yang saya pakai ni, warna kelabu ni tak boleh menempang. Jadi maknanya arad menempang kepada jirim, ya. Sifat menumpang kepada zat. Sifat putih ni menumpang kepada zat songkok ataupun kopiah yang saya pakai, ya. Mudah, ya. Itu yang nombor 2 tu, ya. Yang ketiga, ya. Saya harap dah faham tu kan, insya-Allah. Yang ketiga, berkehendak kepada pencipta. Siapa yang berkehendak kepada pencipta dan tidak berkehendak kepada zat yang lain, iaitu segala jirim, ya. Berkehendak kepada pencipta dan tidak berkehendak kepada zat yang lain. Zat kopiah putih ni dia tak perlu pada zat kopiah yang lain, dia dah ada dah sini. Zat, ya, ataupun jirim kopiah saya ni, ya. Dia dah ada kat situ dah, duduk atas kepala saya ni. Dia tak perlukan kopiah yang lain, zat yang lain, itu maksudnya, ya. Tetapi dia berkehendak kepada pencipta. Kena ada orang buat kopiah ni. Kopiah tak boleh terjadi dengan sendiri. Baju tak boleh jadi dengan sendiri. Begitu juga kita sebagai makhluk tak boleh terjadi dengan sendiri, ya. Perlu kepada pencipta, ya. Semua makhluk perlu kepada pencipta, ya. Ini yang ketiga, ya. Kesimpulan yang kita boleh ni lah, ya. Iaitu apa dia? Semua jirim ataupun zat makhluk, ya. Jirim-jirim ni zat makhluk. Ada jirim yang keras, yang boleh kita pegang, yang boleh kita rasa. Ada jirim yang latif ataupun yang lembut seperti udara, ya. Itu termasuk juga jirim, ya. Yang keempat, ada pada zat dan tidak berkehendak kepada pencipta, ya. Ada pada zat dan tidak berkehendak kepada pencipta, iaitu sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah yang qadim. Ni pun nak kena faham balik ni, ya. Saya sebut dulu apa dia. Bila ada zat, ada sifat, ya. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat-sifat dia. Sifat-sifat pada Allah Subhanahu Wa Taala, wujud, qidam, baqa, sampai sifat, segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak klasifikasikan sifat ni? Sifat ini qadim ataupun baharu. Sifat-sifat ini pun adalah sifat yang qadim, ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat wujud. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat hayat. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat qudrat, ada sifat iradat dan sebagainya, ya. Itu sifat yang qadim. Ini zat, ada pada zat, yang ini pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berkehendak kepada pencipta, ya, sebab dia bersifat qadim. Apa maksud sifat qadim? Kenapa dia tak berhajat kepada pencipta?
Ya, sebab dia bersifat qadim. Apa maksud qadim? Sifat qidam. Apa maksud sifat qidam? Sedia ada. Tak ada permulaan. Kan? Tak ada penghabisan. Tak ada kemusnahan. Itu maksud qadim. Ya? Jadi, semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat qadim. Ya? Tidak memerlukan kepada pencipta. Ya? Dia hanya perlu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya ada zat, adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya ingatkan supaya kita tidak terseleweng akidah kita dengan i'tiqad golongan Mu'tazilah, yang berfahaman hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim. Sifat-sifatnya tidak. Ya. Jadi kalau zat Allah Ta'ala sahaja yang qadim, yang sifat-sifat ni bila pula datangnya? Ya? Sebab qadim ni dia sedia ada. Ada zat, ada sifat Allah Ta'ala. Ya? Ini pahaman yang menyeleweng. Ya? Pahaman yang menyeleweng daripada i'tiqad kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita i'tiqad kita jelas. Ada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana walaupun kita tak nampak, tetapi adalah sifatnya juga. Ya? Wujudlah sifatnya juga. Ya? Sampai sifat kudrat, sifat iradat, ya, semua sifat itu, dia semuanya qadim, ya. Tak ada permulaan, ya. Kalau kita kata sifat, kita ambil satu contoh, ya. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan Mu'tazilah berpahaman sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak qadim. Yang qadim hanya zat sahaja. Kita ambil satu sifat. Sifat kudrat lah kata. Sifat kudrat, berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak bersifat qadim, bila sifat kudrat Allah Taala ni datang? Kita tanya ya, macam tu supaya kita mudah faham. Sedangkan Allah Taala ni maha berkuasa sejak azali lagi. Sejak tak ada permulaan, ya. Tak ada permulaan dia. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kuasa dia. Ya? Tidak ada permulaan. Kemudian ada penghabisan tak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak ada penghabisan, ya. Nampak, ya? Ini nak menunjukkan qadim dan baqa'nya, ya. Ya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi saya harap, ya, yang nombor 1 sampai nombor 4 itu, ya, dapat kita faham, hadam betul-betul, ya, supaya kita, kepahaman kita jelaslah, ya, berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri dengan sendirinya, ya, tidak berhajat kepada pencipta, ya, tidak berhajat kepada sesuatu pun, ya. Jadi kesimpulan, ya, kalau ada yang tak faham boleh nak tanya, ya. Kesimpulan, wajib ke atas setiap mukallaf, ya. Apa maksud mukallaf? Kita lah yang akil baligh, ya, sampai umur, sampai seruan Islam, ya, merdeka, ya, cukup umur, ya, akil lagi baligh sampai Islam kepada kita, itu dipanggil mukallaf, ya. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, ya, berdiri Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendiri. Hal ini bermaksud setiap mukallaf wajib meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha tinggi, yang tidak berkehendak kepada zat yang lain, ya. Ni yang kita nafikan. Bila kita mengucap, ya, bila kita zikir la ilaha illallah, ada nafi dekat situ. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menafikan zat yang lain tu selain daripada Allah tu. Itu yang kita kena faham dekat situ. Apa maksud la tu?
la nafi. Apa yang nak kita nafikan? Ada pula zat yang lain yang sejenis, yang sehebat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak nafikan. Ada ke tak ada? Tak, memang tak ada. Tapi sebab apa kita nak nafikan juga? Ya, nak menguatkan i'tiqad kita. Ya, seolah-olahnya kat situ nak mentaukidkan, nak mengukuhkan pendirian kita, tak ada. Sebab itu siapa mengaji bahasa Arab, la nafi itu dipanggil la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi. Apa maksud dia? Nak menafikan ada sejenis yang sama dengannya. Ada ke tak ada? Tak ada jawabnya. Ya? Sebab apa nafi tadi saya sebut? Sebab nak mengukuhkan kepahaman kita. Itu bab nafi dan isbat. Ini kena faham juga. Ini mustahak, wajib kita faham. Sebab ni itu yang kita bawa dalam zikir kita tu. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang lain, tak ada zat yang lain. Sebab apa tadi? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Bahawa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha tinggi yang tidak berkehendak kepada zat yang lain. Tidak berhajat kepada sesuatu pun. Allah Azza wa Jalla juga tidak memerlukan kepada yang menciptakannya, kerana Allah Azza wa Jalla itu bersifat dengan sifat qidam. Sedia ada maksudnya. Tak perlu kepada pencipta. Apa maksud qidam? Sedia ada. Itu tafsir dia. Apa maksud sebenarnya? Tidak ada permulaan. Tak ada orang pun yang menciptakannya. Tak ada mula. Yang ada mula, makhluk. Bila kita tak faham tu macam mana pula tak ada mula ni, tak ada permulaan. Bersifat qidam ataupun qadim. Jadi bila kita nak faham tu, kita bandingkan dengan makhluk. Yang ada permulaan ni adalah makhluk. Kalau dari segi akal dia, hukum akal dia, nak kita faham, kalau ada permulaan, makhluk lah. Tak layak dia jadi Tuhan. Kita sabitkan di situ balik semula untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud, sifat dia qidam, tak ada permulaan. Berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu ta'ala binafsi. Tak memerlukan, tak berhajat kepada sesuatu pun. Yang berhajat, makhluk. Yang berhajat kepada yang lain adalah makhluk. Yang ada permulaan adalah makhluk. Itu mudah, kita faham begitu. Jadi macam mana Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu, hanya hakikatnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma kita faham sifat-sifat dia, wujudnya, macam mana dia tidak ada, tidak mengambil ruang, yang mengambil ruang makhluk. Tidak ada permulaan, qadim ataupun qidam, tidak ada kesudahan, baqa', bersalah-salahan dengan segala yang baharu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan juga qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Jadi saya harap ingat kita boleh hadam lah tu, boleh fahamlah apa yang dimaksudkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebab kita nak pegang ni, i'tiqad yang jazam, yang putus, tidak bergoyang. Inilah hakikat i'tiqad yang kita pegang daripada manhaj yang dibawa dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setakat ni tak ada soalan, Kalau tak ada soalan, kita pindah tajuk yang baru. Fasal yang kelima, wahdaniyah. Okey, kita sambung insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Ini dia punya matan dia, Apa maksud dia? Yang keenam, sifat
Yang keenam, wahdaniyah ataupun esa. Wahdaniyah. Wahid lah. Wahid, isnain, thalatha. Ini bilangan dalam bahasa Arab. Bila ada wahid, ada sani. Tetapi bila sebut wahdaniyah, dia tunggal, esa. Esa ataupun tunggal, iaitu tiada yang kedua baginya. Tiada yang kedua baginya pada zatnya, pada segala sifatnya, dan pada segala perbuatannya. Dulu kita dah bahas dulu dalam kitab Risalatul Tauhid. Risalatul Tauhid. Jadi ada 3 dekat situ, hadirin hadirat sekalian. Kena ingat baliklah ni dulu yang kita mengaji dulu. Bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala itu esa ataupun tunggal, ada 3 pecah dia. Yang pertama, tunggal, esa, pada zat dia. Zat dia. Bila sebut zat Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang mana? Zat yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, segala sifat-sifatnya itulah. Hakikat zat Allah SWT kita tak tahu. Yang kita wajib beriman, kita yakin zat Allah SWT tu, sifat-sifatnya sifat 20 itulah, wujud, qidam, baqa, sampailah. Nak menunjukkan ketinggian zat Allah SWT. Jadi nak menunjukkan ketinggian zat Allah SWT itu apa sifat dia? Ni. Zatnya itu pecah, sifatnya wahdaniyah, esa. Sifat zat Allah SWT itu esa, ini tunggal, tidak berbilang-bilang. Bukan 2, bukan 3, bukan. Esa. Esa pula pecah 3. Pecah yang pertama, esa pada zatnya. Zat Allah SWT ni ada satu saja. Tiada, dia tunggal. Tunggal pada zatnya. Kemudian yang kedua, tunggal ataupun esa pada segala sifat dia. Sifat kudrat satu itulah. Sifat iradat satu itulah. Tunggal. Bukan ada 2 kudrat, 2 iradat, tak ada. Itu sifat. Dan esa pada segala perbuatannya. Esa pada segala perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu Taala itu sifatnya esa. Esa, nanti kita bahas balik. Kalau dulu kita kurang faham, nanti kita bahas balik ini. Kita nampak perbuatan tu banyak. Perbuatan Allah Subhanahu Taala tu banyak kita nampak. Tetapi pada hakikatnya adalah esa, tunggal. Contoh apa? Mudah kita nak faham. Hari ni berapa banyak kejadian yang berlaku di seluruh dunia. Banjir, tanah runtuh, apa lagi? Kemalangan, orang berjalan ke sana kemari. Itu siapa yang memenangkan perbuatan tu? Allahu Subhanahu Wa Taala. Siapa yang izinkan? Allahu Subhanahu Wa Taala. Dengan esa atau dengan sifat esa pada segala perbuatan Allahu Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berlaku. Kalau Allah Taala tak izin, berlaku tak gempa bumi? Tak berlaku. Dalam masa yang sama, kalau Allah Taala tak izin, mati tak orang tu? Mungkin tak mati. Nampak? Itu esa daripada segala esa Allah Subhanahu Taala pada segala perbuatannya. Nanti kita bahas dalam ni insya-Allah dengan lebih detail untuk kita faham. Kita tengok syarah, keterangan. Sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang ke-6 daripada sifat 20. Sifat yang ke-6. Di sifat yang akhir dalam bab sifat salbiyah. Sifat wujud Allah SWT, sifat salbiyah. Ini sifat yang kedua sampai yang ke-6, iaitu 5 sifat
tergolong dalam sifat salbiyah. Dia ada disebut di sini ya. Sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang keenam daripada sifat 20 serta tergolong di dalam kategori sifat salbiyah. Ada dalam ni disebut. Ya, sifat salbiyah ya, yang kelima ya, ada 5 sifat salbiyah daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah ya. Sifat ini bermaksud Allah Azza wa Jalla esa ataupun tunggal. Hal ini dilihat daripada 3 sudut pandang, iaitu 3 pecah tadi yang saya sebut tadi ya, iaitu esa zat, esa sifat dan esa perbuatan. 3-3 ni ya. Imam As-Sanusi ya. Sebelum kita masuk Imam Sanusi, kita bahas balik pada bab hukum akal. Kalau kita bahas bab hukum akal, nak mengesakan sifat ya, wahdaniyah ni. Wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan ya. Bahas pada hukum akal. Kalau ada zat yang lain ya, zat Tuhan yang lain lah, kalau ada, masuk akal ke tak masuk akal? Ya? Tak masuk akal. Sebab apa? Kalau ada zat Tuhan yang lain, maknanya ada 2 Tuhan. Bila ada 2 Tuhan, maknanya menunjukkan apa? Lemah. Perlu pula Tuhan seorang lagi. Contohnya lah. Ya? Dari segi bahasa mudahnya lah. Ya? Ya? Mustahil. Ya? Mustahil ada pula Tuhan satu lagi, sebab dia akan menunjukkan kelemahan Tuhan. Itu dari segi hukum akal dia. Ya, senang kita bahas ataupun kita buat kesimpulan begitu. Ya, itu esa pada zat, esa pada sifat pun sama juga. Perlu Allah Taala perlu pada kudrat yang lain pula untuk menjalankan semua aktiviti yang ada dalam dunia ni. Ya, contohnya lah. Masuk akal ke tak masuk akal? Tak masuk akal. Allah Taala hanya perlu satu kudrat itulah. Dengan kudrat itulah berlakunya segala perkara yang berlaku dalam dunia ni. Ya, sama juga ya, tu dengan sifat tadi tu, sifat kudrat. Ya, sama juga dengan perbuatan tadi. Ya. Dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala itulah berlakunya perbuatan yang berlaku dengan satu sifat itu saja. Ya, dengan satu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata kun, berlakulah. Ya. Okey, kita sambung. Imam As-Sanusi menambah di dalam matan di atas dengan kata beliau, ai la thaniya lahu, yang bermaksud tiada yang kedua baginya. Ini bagi Allah Azza wa Jalla. Kata-kata ini bermaksud jika tiada yang kedua, maka ternafi juga yang ketiga dan seterusnya. Ini kata Imam As-Sanusi ya. Wal wahdaniyah ay la thaniya lahu. Jadi Imam Sanusi nak menegaskan di sini, kalau ke yang kedua pun ternafi, tak ada, yang ternafi jugalah yang seterusnya ya, ketiga, keempat tak ada ya. Apabila kita membahaskan berkenaan sifat wahdaniyah, al-wahdaniyah ini, kita hendaklah memahami istilah kam munfasil. Ni dulu dalam kitab yang dulu kita pun dah bahas ni ya. Istilah kam munfasil ya, dan juga kam muttasil ya. Kam munfasil bermaksud beberapa kuantiti yang tidak berhubung antara satu sama lain, terpisah ya. Manakala kam muttasil bermaksud beberapa kuantiti yang saling berhubung antara satu sama lain, bercantum. Kam munfasil terpisah, kam munfasil bercantum. Secara keseluruhannya perbahasan sifat ini terbahagi kepada 3. Nak bahas dulu, saya nak bagi nak kita ingat balik, faham balik apa maksud kam munfasil, kam muttasil. Yang munfasil maknanya terpisah, kuantiti yang terpisah. Contoh, mudah kita fahamlah yang terpisah ni. Contoh set kerusi makan, saya duduk ni kan.
Set kerusi makan ni saya nak tunjuk tak boleh lah ni, ya, sebab saya duduk ni kan. Jadi bila sebut set kerusi makan, panggil satu set lah kan, ya, satu set kerusi makan ada yang 6 kerusi, ada yang 4 kerusi, ada yang 8 kerusi, ya, dengan meja dia lah sekali kan, ada yang 10 dan sebagainya, ikutlah, ya. Banyak di luar. Jadi bila sebut set kerusi makan ni, dia munfasil ke, terpisah ke, ataupun muttasil, bercantum. Kerusi dengan meja ni bercantum ke tak bercantum? Tak bercantum, itu nama dia munfasil. Ada macam meja makan saya ni ada 8 kerusi, ya. Ini contoh saya nak mudah bagi faham. Yang maksudkan kam munfasil, dia bilangan yang terpisah-pisah, ya. Itu maksud munfasil, ya. Manakala yang muttasil, yang bercantum, ya, bilangan yang bercantum, kam munfasil, terpisah, betul. Yang muttasil, yang bercantum macam tubuh kita, ya. Kita ada bahagian kepala, ada tangan, ada mulut, ya, ada perut, ada kaki, kan bercantum dalam satu tubuh ni kan. Itu dipanggil, ada beberapa bilangan juzuk yang kita mudah ingat atau mudah faham. 7 anggota badan kita, ya. 7 anggota badan kita, ya, yang bercantum, muttasil. Ini kita kena faham dulu. Sebab apa nanti? Sebab kita nak sabitkan zat Allah Subhanahu wa taala, bukannya muttasil ke munfasil pun, dua-dua bukan. Dua-dua bukan, ya. Nanti, ya. Okey, tak apa. Ya, saya ingat itu dah bila saya sebut contoh kerusi makan, set kerusi makan dengan tubuh kita sendiri, saya ingat kita dah dapat faham dah yang mana munfasil, iaitu kerusi makan tadi, ya, yang mana muttasil, ya, anggota-anggota tubuh badan kita, ya, bercantum antara satu sama lain. Okey. Secara keseluruhannya perbahasan sifat ini, ya, sifat wahdaniyah ini, ya, terbahagi kepada 3. Ya. Yang pertama apa dipanggil? Wahdaniyah pada zat. Dan dalam bab wahdaniyah kepada zat ini, ya, dia menafikan dua-dua, ya. Menafikan kam munfasil terhadap zat, ya. Zat Allah SWT bukannya terpisah-pisah macam kursi makan tadi, bukan, ya. Tiada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki zat yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nak kena pegang betul-betul, ya. Sebab kita bimbang nanti kita terpengaruh pula dengan, ya, ada pula, ya, bisikan syaitan dan sebagainya, ya, nak menggambarkan kepada kita Allah Ta'ala ni terdiri daripada, zat Allah Ta'ala ni terdiri daripada beberapa bilangan tertentu, ya, yang munfasil, yang terpisah-pisah, ya. Kalau kita, ya, biasa dengar cerita dongeng lah, ya. Cerita dongeng, ya, ada Tuhan api, ada Tuhan macam-macam kan, kan? Itu bukan, ya, terpisah-pisah begitu, bukan, ya. Itu wahdaniyah pada zat, ya, nak menafikan kam munfasil, ya. Kemudian yang kedua, haraman yang kedua, yang menafikan kam muttasil, ya, nak menafikan kam muttasil terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Maknanya zat Allah SWT juga bukannya kuantiti yang bercantum tadi ni, ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada ni, bukan juga, ataupun terdiri daripada juzuk-juzuk tertentu, bukan, ya. Jadi menafikan yang zat yang kuantiti yang terpisah-pisah ataupun kuantiti yang bercantum, ya. Itu pada zat, ya. Zat Allah, muka surat 101. Zat Allah Azza wa Jalla tidak terbina daripada unsur-unsur yang tertentu seperti mana zat segala makhluk, ya.
Jadi itu pun bukan yang muttasil. Macam kereta lah, contoh lainnya kan, kita mudah faham. Ya, ada steering, ada tempat duduk, ada tayar, ya, ada bumbung, ya, ada bahagian lantai dan sebagainya. Ada enjin, ya. Jadi dia berjuzuk-juzuk, ya. Ada unsur-unsur dia. Pokok pun sama, ada akar, ya, ada batang dia, ada dahan dia, ada daun dia, kan berjuzuk-juzuk, ya. Walaupun dia muttasil dalam satu pohon lah, dalam satu pokok, ya. Nampak, ya? Sehingga itu mudah kita faham, ya. Jadi wahdaniyah pada zat tadi ni menafikan sama ada yang terpisah, zat kam munfasil terhadap zat tadi yang terpisah, ataupun kam muttasil yang bercantum. Mudah, ya, kita faham. Bukan, semuanya bukan. Ya, takut nanti ada pula, ya, kita dipengaruhi, ya, oleh syaitan, ya. Nak membayangkan macam mana zat Allah Ta'ala ni, besar dia macam mana, tinggi dia macam mana, tak, ya. Segala yang kita bayangkan itu tidak, ya, bukan, semuanya bukan. Kemudian yang kedua, wahdaniyah pada sifat, ya, pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama pun sama juga, nak menafikan kam munfasil. Kam munfasil maknanya terhadap sifat tadi, ya. Tiada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat yang serupa dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita nafikan, ya, yang terpisah, ya. Ada pula kudrat yang lain, ada pula ilmu yang lain. Semuanya bukan, ya. Tidak. Yang kedua, menafikan kam muttasil terhadap sifat. Yang pertama dia bukan begitu, ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ni, menafikan kam munfasil terhadap sifat. Tiada Tuhan selain Allah yang memiliki sifat yang serupa dengan sifat Allah. Maknanya, ada Tuhan lain pula yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Itu maksudnya, ya. Ini yang kam munfasil. Yang kedua, menafikan kam muttasil, ya, terhadap sifat, ya. Yang ini Allah Azza wa Jalla tidak memiliki dua sifat atau lebih daripada jenis yang sama seperti dua kudrat, dua iradat. Tidak, hanya satu saja. Ini kam muttasil, ya. Ada pula sifat lain yang terpisah. Ada pula kudrat lain yang terpisah daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ada, tak, ya. Hanya, ya, itu menafikan, ya. Boleh faham, ya, insya-Allah, ya. Wahdaniyah tadi, ya. Mengesakan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan, ya, sama ada yang terpisah, ada Tuhan lain yang mempunyai sifat yang sama, ataupun menafikan ada dua yang bercantum, ada dua pula sifat, ada pula tiga sifat yang lain, supaya, ya, itu kita nafikan. Kemudian yang ketiga, wahdaniyah pada perbuatan. Ini special sikit, ya, dulu pun kita dah sebut, ya. Wahdaniyah pada perbuatan yang ini menafikan kam munfasil terhadap perbuatan, ya. Dalam bab wahdaniyah pada perbuatan, esa pada perbuatan ni ada satu saja. Yang ini menafikan kam munfasil, ya, terhadap perbuatan. Maknanya nak menafikan wujudnya perbuatan yang menyamai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Boleh faham, ya, insya-Allah? Tak ada perbuatan lain yang boleh menyamai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sebab semua perbuatan yang berlaku itu dengan izin Allah Azza wa Jalla juga, ya. Jadi berdasarkan pembahagian wahdaniyah kepada tiga bahagian ini, dapatlah difahamkan bahawa Allah Azza wa Jalla itu esa dan tidak disekutui walau pada satu sudut sekalipun. Kita nak mengesakan apa tadi? Tiga pecah tadi. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ya. Sebab perbuatan ni ada satu saja tadi, ya, kam munfasil pada perbuatan. Ada pula perbuatan yang lain yang menyamai dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla.
Ya. Itu kita nak nafikan. Ya. InsyaAllah boleh kita faham insyaAllah. Jadi kita masuk pada dalil. Dalil bagi sifat wahdaniyah Allah Azza wa Jalla yang pertama Al-Quran. Ya. Pertama Al-Quran, dalilnya Qul huwallahu ahad. Ya. Sebelum kita masuk pada dalil Quran ni sama juga. Ya. Kalau boleh kita sabitkan semula dalil akal kita. Ya. Ya. Sabitkan dalil akal nak menunjukkan Allah Ta'ala itu esa pada zat dia, pada sifat dia, pada perbuatannya. Kalau ada yang lain-lain yang menyamai dengan Allah SWT, maka akal kita tak boleh terima. Ya, ada zat yang lain pula. Ada sifat, ya, ada Tuhan lain pula yang bersifat sama macam sifat Allah Azza wa Jalla. Mustahil. Ya, ada perbuatan lain pula yang menyamai dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Akal kita tak boleh terima. Ya. Sebab berbilang-bilang begitu akal kita tak boleh terima. Ya. Sebab semuanya tunggal. Semuanya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Asa Allah Azza wa Jalla pada zat dia, pada sifat-sifat dia dan pada perbuatan dia. Ya. InsyaAllah boleh kita buat keputusan yang yang jazam itu, ya, i'tiqad yang jazam, yang putus, ya, tidak jangan bergoyang, jangan berganjak lah daripada i'tiqad yang kita pegang, ya. Kemudian dalil bagi sifat wahdaniyah Allah Azza wa Jalla yang pertama tadi Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul huwallahu ahad. Ini kita memang hafal lah, ya. Apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku yang ini Allah yang Maha Esa. Ya? Ingat ini semua orang tahulah. Ya? Ini dalil, ya, nak menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu Esa. Ya? Kemudian firman Allah yang lain surah Al-Baqarah ayat 163. Ini sebelum kita baca ayat kursi, semua orang akan baca. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya. Ayat sebelum ayatul kursi, ya. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya. Ilahun wahid, ya, Tuhan yang Esa. Ya. Di dalil Quran. Ya. Sekurang-kurangnya kita hafal lah tadi. Ya, dalil Qul huwallahu ahad. Nak menunjukkan dalil Quran yang nak menunjukkan Allah Maha Esa. Ya. Jadi kalau kita bandinglah, ya, dengan agama-agama yang lain, ya, mungkin Tuhannya berbilang-bilang, ya. Jadi kita nampaklah, ya, betapa ianya sangat menyeleweng daripada akidah. Ya. Kita sebagai orang Islam yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan api, ada Tuhan segala macam, ya. Jadi berbilang-bilang. Ini kita nafikan. Ya. Yang kedua, dalil hadis Nabi SAW, Inna Allaha witrun. Ya. Ini bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala itu esa. Witir. Witir ni maksudnya ganjil, ya, esa. Ya. Ataupun ganjil. Ya. Tapi dalam konteks hadis ni maknanya witir ni esa lah. Inna Allaha witrun. Ya. Allah Ta'ala itu esa. Ya. Ini riwayat Imam At-Tirmizi, ya, nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Esa. Yang ketiga, ijma'. Segala umat ataupun ulama telah bersepakat bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu bersifat wahdaniyah. Ini saya ingat semua tak ada kecuali ni, ya, semua ulama sama ada pegangan apa pun selain daripada mazhab kita pun, ya, semuanya sepakat, ya. Sama ada golongan Mu'tazilah ke, ya,
Jabariyah ke, Qadariyah ke, Mujassimah ke, semuanya sepakat. Kalau ada pahaman lain lah. Semua sepakat mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla itu adalah bersifat dengan wahdaniyah. Jadi hadirin hadirat sekalian, dah hampir pukul 9. Kalau ada soalan, kita tengok ni, peringatan ni panjang juga ni. Saya ingat kita tangguh lah kot kita tangguh peringatan ni, tanbihun pada muka surat 103 ni dalam kuliah yang akan datang. Kalau ada soalan nak tanya sebelum kita berhenti, boleh faham insya-Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan tadi tu. Boleh insya-Allah. Insya-Allah boleh Kan? Ya. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya mohon berhenti di sini dulu. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kefahaman dalam bab tauhid ini, satu perkara yang sangat penting kita faham. Mudah-mudahan dengan berkat istiqamah kita, Allah Ta'ala campakkan kepahaman. Mungkin kepahaman kita dulu sedikit bertambah dari masa ke semasa, insya-Allah. Dengan lebih faham kita bab sifat-sifat Allah Subhanahu Ta'ala ini, insya-Allah mudah-mudahan bertambah kukuh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mohon maaf atas salah silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira, Datuk. Belajar ilmu tauhid ini kerana kita nak mendapatkan keyakinan Allah itu ada. Mudah-mudahan Allah tambah kefahaman kita dalam mengenal Allah dalam urusan agama, insya-Allah. Amin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Selepas ini kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan Fiqh Wanita sebentar lagi. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri dulu ya semua. Terima kasih semua. Terima kasih.